Bagaimana prosedur membuat pembiayaan perumahan dengan LPSA? Okay. Langkah yang perlu anda lakukan untuk memohon pembiayaan tersebut, anda harus tahu bahawa terdapat beberapa skim yang disediakan oleh LPSA khusus untuk kekitangan awam yang berkaitan dengan pembiayaan hartanah. Bermaksud, mungkin sebahagian daripada anda hanya tahu yang pinjaman LPSA ini adalah untuk pembelian perumahan, tapi sebenarnya ada beberapa skim yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan perumahan serta awam untuk buat pinjaman yang berkaitan dengan perumahan. Okay, skim yang ditawarkan adalah seperti berikut. Nombor satu adalah pembiayaan untuk membeli rumah ataupun petak rumah kediaman yang telah siap. Ini subsale lah. Rumah subsale ataupun rumah pemaju yang menggunakan permit bina rumah, bina dan jual. Maksudnya dia kena bina rumah dulu baru jual. Dan pembiayaan kedua adalah membina rumah di atas tanah sendiri. Jadi mana dah ada tanah kat kampung ataupun dia dah ready tanah pusaka, dia nak bina rumah, boleh juga menggunakan pembiayaan LPSA. Dan pembiayaan untuk membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan. Yang ini yang kita guna pakai sekarang. Rumah under con atau under construction, digunakan pembiayaan LPSA yang mana rumah itu adalah dalam pembinaan. Dan pembiayaan untuk membeli tanah dengan tujuan membina rumah pun boleh. Maksudnya nak gunakan pinjaman LPSA untuk membeli tanah sahaja, tapi dengan tujuan membina rumah pun boleh. Pembiayaan untuk menyelesaikan hutang pinjaman bank institusi kewangan pun boleh sebenarnya. Ada hutang dengan bank-bank, nak gunakan LPSA untuk buat pembiayaan. Tapi ini jarang-jarang digunakan pakai. Dan kelayakannya agak ketat dan tak sesuai digunakan pakai sebab agak sayang menggunakan pembiayaan LPSA untuk membayar hutang, yang mana hutang itu adalah hutang yang tidak bermanfaat. Okey. Pembiayaan untuk membina rumah di atas tanah pemohon yang dibeli melalui pinjaman kerajaan. Pembiayaan untuk membina rumah di atas tanah pemohon yang dibeli melalui pinjaman kerajaan. Okey. Membiaya untuk membuat kerja ubah suai rumah atau petak rumah kediaman. Nak renovation pun boleh melalui pinjaman LPSA. Baik, sebelum anda bercadang untuk memohon pembiayaan perumahan dengan LPSA, anda harus tahu kelayakan maksimum pembiayaan anda. Okey, kelayakan tersebut sebenarnya berdasarkan kepada gaji pokok tambah allowance. Secara rumusannya, apa yang aku boleh sampaikan adalah seperti mana yang disampaikan oleh Eddie Hafiz tadi melalui formula kiraan kelayakan, itulah kiraan yang paling cepat dan mudah. Okey, tetapi ada juga jadual, okey, yang mana berkuasa pada 1 Januari, ini adalah anggaran gaji hakiki dan kelayakan maksimum. Tetapi ini tidak tepat. Okey, yang tepatnya berdasarkan, kita baca rujukan kat bawah tu, secara tepat boleh rujuk pengiraan kalkulator LPSA. Untuk mengatakan anda semua kena ada ilmu yang betul yang untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam kalkulator LPSA. Sebab itu penting untuk anda datang pada sesi coaching bersama Eddie, untuk Eddie bantu anda isi maklumat yang berkaitan yang betul dalam ruang-ruang kosong yang disediakan dalam pengiraan kalkulator LPSA. Baik. Syarat-syarat asas yang anda harus tahu dan patuhi sebelum memohon pembiayaan tersebut adalah, okey, Eddie Hafiz pun dah sebut tadi, wajib berkekitangan awam, berjawatan tetap, warga negara Malaysia, borang pemohon dikemukakan 1 tahun dan yang seterusnya. Okey, jangan risau, benda ni aku akan kongsikan kepada anda dalam grup besar konsultan sebentar selepas selesai sesi HIT kita pada kali ini. Okey, yang ini boleh baca kejap lagi. Okey, aku tak nak buang masa untuk go through satu-satu. Okey. Okey, ada perjanjian jual beli atau perjanjian pembinaan rumah perlu penyaksian peguam atau perlu disediakan oleh peguam. Peminjam diwajibkan mengambil insurans atau takaful gadai janji insurans ataupun dipanggil MRTA atau MRTT. Okey. Pinjaman bersama suami isteri. Pinjaman ambil alih antara suami dan isteri dan pinjaman kedua nama dalam perjanjian jual beli mestilah disertakan dengan salinan sijil nikah. Maksudnya kalau nak join loan wajib ada sijil nikah. Okey, lain-lain prasyarat berkaitan pembayaran tersebut boleh rujuk dalam website www.lppca.government.my. Okey. Baik. Ini poin penting. Saya sarankan anda melantik peguam yang sama yang menyediakan dokumen perjanjian jual dan beli anda sebelum peguam untuk uruskan pembiayaan anda. Okay, kena faham, ada orang dia melantik peguam yang berbeza untuk sale and purchase agreement dan loan agreement. Untuk pinjaman LPSA disarankan untuk sale and purchase agreement dan loan agreement digunakan oleh peguam yang sama. Kenapa?
supaya memudahkan urusan dalam beberapa dokumen yang akan dinyatakan selepas ini dilampirkan dengan permohonan tersebut yang disediakan oleh peguam jual beli itu sendiri. Kalau dua urusan ini disediakan oleh dua entiti yang berbeza, apa yang berlaku adalah akan ada masalah documentation atau penyediaan dan akan melewatkan kelulusan dan menjadikan proses pemilikan itu jadi panjang dan lewat. So, wajib cari lawyer yang sama. Dan untuk pengetahuan anda semua, untuk LPPSA dia ada lawyer panel dia. Dia ada lawyer yang dilantik khusus untuk pinjaman LPPSA. So, pastikan lawyer yang kita lantik itu dia memang ada authority atau ada license direct lantikan daripada LPPSA. Okey. Langkah pertama yang anda perlu lakukan untuk membuat pembiayaan tersebut adalah dengan menghantar permohonan secara online. Okey, sebelumnya mungkin anda tanya, macam mana SB Partner menguruskan pinjaman perumahan? Okey. Mula-mula, lepas anda submit full dokumen kepada pihak pengurusan akan semak semua dokumen-dokumen itu untuk pengesahan dan pihak pengurusan akan bantu untuk kira kelayakan. Kan tadi aku cakap macam mana kira kelayakan tadi melalui kalkulator LPSA. Kita akan kira dan sekiranya layak, kita akan buat proses permohonan secara online. Okey. Okey, sebelum menghantar permohonan tersebut, harus baca garis panduan telah ditetapkan di laman web untuk memudahkan urusan. Okey, kelebihan permohonan secara online adalah boleh follow up sendiri status kelulusan. Maksudnya kita tidak akan dapat maklumat kelulusan pinjaman secara online, tak perlu tunggu surat menyurat. Dan sebarang status berkaitan pinjaman juga melalui email notification yang kita akan dapat. Okey, so tak perlu nak tunggu surat 2-3 hari dan lambat untuk buat tindakan dan respon. Okey, sekarang rekod berkaitan pembiayaan tersebut akan kekal hingga anda menyelesaikan sepenuhnya pembiayaan tersebut. Ini bagusnya menggunakan sistem online. Okey. Sekiranya anda tidak mahir dengan sistem tersebut, anda boleh minta bantuan peguam. Okey. Untuk pengetahuan anda, bila tidak mahir akan berlaku masalah dokumen yang tidak lengkap. Akan berlaku juga masalah dokumen-dokumen yang salah dihantar dan ada masalah KIV. Itu menyebabkan kenapa ramai orang di luar sana tidak selesa untuk menggunakan pinjaman LPPSA untuk proses pinjaman perumahan. Kalau anda biasa duduk dalam industri REA ataupun sebagai REN, jarang-jarang mereka berminat untuk mencadangkan pembeli untuk menggunakan pinjaman LPPSA. Sebab apa? Sebab ada banyak perkara-perkara birokrasi yang perlu ditempuh. Yang ini menjadikan kadang-kadang proses itu lambat dan bila lambatlah komisen. That's why di SG Partner Semen Berhad kita menawarkan khidmat umpama macam peguam. Kita bantu pemaju, kita bantu peguam dan kita bantu juga kepada pembeli kita termasuk ejen untuk proses benda ini dengan lancar. Okey? Baik, permohonan secara online hendaklah dicetak dan ditandatangan oleh majikan. Ini yang berlaku bila kita dah buat online registration, dia akan ada helaian yang kita kena cetak keluar untuk pergi jumpa pihak ketua jabatan untuk dapatkan sokongan dan pengesahan. Okey? Inilah tim HOD kita pergi jumpa ketua jabatan. Contoh pergi terus ke jabatan dia. Kalau duduk di Kelang, kalau duduk di Terengganu ke Terengganu kita. Kalau ni duduknya di Manjung kita. Duduk di Perak. Mana-mana tempat pun kena pergi indirectly untuk serah dan dokumen online tadi untuk pengesahan dan ditangan oleh majikan. Okey. Elakkan membuat kesilapan hantar permohonan online ini kerana sekiranya terdapat kesalahan, ia tidak boleh dipinda. Sebab tu penting kenapa SB dia tidak berminat untuk menyerahkan proses-proses permohonan ini kepada pihak konsultan. Kalau dah salah sisi maklumat, nak pinda bukan mudah. Dia terpaksa dibetulkan secara manual. Okey, borang yang tadi dia print, dibetulkan kepada manual. Waktu nak submit ke kaunter tadi, baru kita kena mention yang ini salah maklumat dan perlu dipinda oleh pihak proses borang permohonan tadi di LPPSA. Alright. Setelah anda hantar permohonan secara online tersebut, anda mempunyai tempoh 14 hari untuk menghantar borang permohonan yang telah diprint dan ditandatangan oleh majikan tadi ke LPPSA beserta dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan. Di antara dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan termasuklah, bacalah senarai ke bawah tu. Banyak tak? Ada salinan jual dan beli, ada ataupun kontrak binaan rumah, draft perjanjian jual beli, surat tawaran untuk membeli OTP, salinan geran rumah, tanah, cadangan rasmi hartanah, lain-lain dokumen berkaitan dengan pemaju dan projek perumahan yang anda untuk beli. Semua perlu dilampirkan. Baru boleh hantar masuk ke dalam LPPSA untuk diproses pinjaman.
Okey, setelah lengkap semua dokumen yang diperlukan, anda boleh menghantar dokumen tersebut kepada LPPSA untuk diproses, sama ada secara pos laju, kurier atau dihantar sendiri by hand ke LPPSA. Okey, kat mana LPPSA ni? LPPSA ni adalah di Plasit 3 Putrajaya. Okey, di Plasit 3 Putrajaya, bersebelahan ataupun berhadapan opposite dengan MOF, Kementerian Keuangan. Okey. Untuk memudahkan urusan anda, juga boleh diminta bantuan peguam anda untuk hantar permohonan hak kopi pembiayaan tersebut ke LPPSA. Okay, yang mana tak ada kepakaran yang seperti SB Pensiun Berhad, dia perlu minta bantuan pihak peguam untuk bantu menyediakan hak kopi untuk diserahkan ke kaunter LPPSA. Okey. Permohonan anda akan diproses dan diluluskan LPPSA. Kebiasaan ambil masa 14 hari untuk proses kelulusan. Okay, biasanya minggu pertama hantar, minggu kedua akan keluar kalau tiada query. Tapi kalau ada query, dokumen tak lengkap dia akan minta sebagainya, dia akan panjang tempoh yang mungkin 3 minggu, mungkin 4 minggu dan mungkin akan pergi selanjutnya. Okay, sebab tu penting untuk kita mahir menguruskan dokumen supaya lancar dan cepat kelulusan. Anda boleh semak status kelulusan pembiayaan anda di dalam website di atas. Okay? Dan kebiasaan surat tawaran LPPSA akan disedia lewat sampainya ke tangan anda kerana ia dihantar secara pos biasa. Ini cara dululah, cara lama melalui pos. Sekarang dah online, mudah. Hari ini kita tahu kelulusan, keluar notification dekat nombor telefon dan keluar juga email surat tawaran tadi di email address kita. Okey. Satu salinan surat kelulusan pembiayaan juga akan dihantar ke peguam anda, majikan dan pemaju. Okey. Alright. Dalam masa yang sama, selepas hantar surat setuju terima tadi tersebut ke PSA, peguam akan sediakan dokumen pembiayaan. Okey, seperti surat cara gadaian, property purchase agreement, property sale and agreement dan lain-lain dokumen berkaitan. Okey. That's why lepas habis lulus keluar, surat tawaran LE dipanggil keluar, kita akan siap proses untuk gadaian pindah hak milik. So ni dokumen-dokumen yang diperlukan. Okey, biasanya peguam akan panggil untuk ke pejabat untuk tanda tangan dokumen-dokumen di atas. Okey, di hadapan peguam. Macam di SG Partner, macam ni kita buat. Kita bawa dokumen ini, pergi jumpa pembeli, sign di mana sahaja dia, supaya dia tak buang masa untuk ke peguam. Di mana kita, staf kita sebagai saksi dalam proses tanda tangan dokumen itu. Okey, sekiranya rumah yang anda beli dalam kategori Rezak Melayu, anda akan diminta oleh peguam anda untuk pergi ke pejabat tanah yang berhampiran untuk tanda tangan dokumen tersebut. Tapi katanya, coach, untuk BBSAP kenapa tak ada pembeli kita pergi ke pejabat tanah untuk sign gadaian? Itu Rezak Melayu. Jawapannya, di mana kita projek itu adalah di bawah kerajaan negeri, iaitu kerjasama di antara Perbandaran Kemajuan Negeri Perak dan Pemaju Setiawan. Jadilah nama Taraf Nusantara. So projek macam ni untuk memudahkan kerja di mana tidak perlu ke pejabat tanah. Ini special authority untuk projek khusus BBSAP. Okey. Peguam anda, wakil peguam akan mengiringi anda ke pejabat tanah untuk urusan tanda tangan tersebut. Inilah proses dia. Okey. Setelah ditandatangan peguam, akan hantar dokumen-dokumen pembiayaan tersebut ke LPPSA untuk ditandatangan oleh wakil LPPSA pula. Dokumen-dokumen tersebut akan dikembalikan oleh LPPSA kepada peguam anda setelah ianya ditandatangan oleh pihak LPPSA untuk urusan pendaftaran pindah hak milik gadaian di pejabat tanah. Okey. Nasihat saya, selalulah follow up dengan peguam anda untuk mengetahui status urusan pembiayaan perumahan anda. Hubungan yang baik di antara peguam dan anak guam akan memastikan segala urusan pembiayaan perumahan anda berjalan lancar. Okey. Apa tugas kita membantu peguam di sini? Di mana kita membantu pembeli dan peguam tadi untuk melancarkan urusan dokumentasi dan segala keperluan yang coach sebut tadi. So umpama kita adalah orang tengah yang melancarkan komunikasi dan segala bentuk birokrasi di antara pembeli tadi dan peguam. So jadilah cepat dan pantas sebab semuanya diurus dengan tertib dan tepat. Bukan hanya tertib tapi tepat, semua tak ada KIV. So alhamdulillah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan keluarlah selesai semua urusan pemilihan perumahan tadi. Okay, biasanya kelulusan akan ambil masa dalam tempoh paling cepat 1 bulan, paling lama adalah 3 bulan. So in between 3 bulan tu kelulusan pinjaman biasanya selesai diurus. Okay, jelas ke jelas? Okay, jelas ke jelas?
Senang ke tidak menguruskan pinjaman perumahan tadi? Berdasarkan apa yang Kus kongsikan tadi. Sebelum Kus jawab soalan. Senang ke susah? Senang ke susah soalannya? Menguruskan pinjaman LPPSA seperti mana yang Kus kongsikan tadi. Baru kongsi. Senang ke susah prosesnya? Tak jawab pun? Cuba komen. Senang ke susah? Cuba komen. Ke tidur. Nampak macam susah. Okay. Senang jika ikut flow yang diajar. Susah untuk kami yang baru belajar. Betul? Susah. Okay, jawapan paling tepatnya tidak mudah. So, susahlah. Kalau senang, dia tak perlulah pihak SB Partner untuk menguruskan pengurusan ini. Serah saja kepada ejen untuk uruskan. Sebab bila kita masuk dalam proses pinjaman perumahan PSA ini, kalau anda lihat, dia tidak semudah macam bank, sebab bank hanya perlukan dokumen kelayakan yang ada, dia proses, SQ bagi kelulusan, terus selesai. Tak perlu nak jumpa ketua jabatan, tak perlu nak kena ada agreement pembelian perumahan dulu sebelum kelulusan pinjaman keluar. LPSA dulu wajib ada agreement perjanjian pembelian perumahan untuk mengesahkan anda berminat untuk membeli, dipanggil dummy agreement, ataupun dipanggil agreement perjanjian tidak perlu disign, tetapi dipanggil draft agreement untuk dilihat dulu oleh pihak LPSA, sebab dalam agreement perjanjian itu ada segala bentuk dokumen yang aku sebut tadi. Ada geran tanah, ada status projek perumahan, ada permit APDL, ada aku janji pemaju dekat situ. So, dokumen proses pinjaman LPSA tidak mudah, tetapi mudah kalau kita ada kita ada tertib yang betul, kita ada pengetahuan yang betul untuk proses dokumen-dokumen ni. So, kalau biasa anda jadi sebagai seorang konsultan tanah ataupun ejen tanah di luar sana, kenapa ramai orang tak minat untuk buat urusan pinjaman LPSA? Kerana macam anda lihat tadi, dia ada penambahan kerja untuk mendapat kelulusan. Tapi bagusnya pinjaman LPSA ni adalah dia membantu ramai pejabat awam kita untuk memiliki rumah, kerana pinjaman LPSA tidak melihat kepada rekod pinjaman di luar slip gaji anda. Bermaksud SIKRIS dengan SITOS, segala bentuk pinjaman di luar daripada slip gaji anda tidak diambil kira sebagai kelayakan anda. Ini bagusnya pinjaman LPSA. Dan blacklist pun layak untuk buat pinjaman LPSA. Contoh, you lambat bayar kereta dan rekod anda di SIKRIS bad record, that's blacklist. Tapi pinjaman LPSA, you layak untuk buat pinjaman sebab dia tak ambil kira apa yang berlaku di luar daripada slip gaji anda. Okey? Jelas yang ini? So ramailah. Kan ramai B40 kerja government, ada 1.6 juta perkhidmatan awam yang belum lagi memiliki rumah. Dan pinjaman LPSA, kadar interest dia, kadar rate interest dia tetap 4% tidak berubah-ubah. Okey? Kalau pinjaman bank, alhamdulillah sekarang OPR rendah, bagus buat pinjaman. Ada rate yang floating. Dia tak ikut rate kejap tahun ni nilai 4.2, 5.2 tidak tetap. Tapi pinjaman LPSA selama tempoh 30 tahun ataupun 35 tahun pinjaman anda tetap 4%. So ini ada pinjaman yang bagus untuk orang Bumiputera kita untuk ambil dulu LPSA sebelum ambil pilihan untuk pinjaman bank. Ini cadangan KUS. Okey, tanpa buang masa, Eddie Hafiz. Ada Eddie Hafiz? Buka sound anda. Eddie Hafiz. Hai. Hello. Halo. Okey, kali ni memang anda dengar satu sesi yang agak panjang bebelan ya. Okey, sebab ialah kelas kan. Kelas memang macam tu. So tahniah pada Izzat, senyum walaupun stres dengar. Tadi kiraan matematik, pening dah. Ini pula technical, pengurusan LPSA. Allah, apa benda ni berasap kepala aku. Tak apa, kita nak belajar, hari ni kita dengar. Banyak kali kita dengar, lama-lama kita faham. Daripada kita faham, kita buat tindakan, kita kuasai. Yang penting anda dah dengar hari ni. Tahniah aku ucapkan. Okey, Eddie Hafiz, mungkin boleh baca soalan. Okey, antara soalan yang ada, kalau orang swasta masa mula-mula kita minta payslip dia untuk kira kelayakan, adakah perlu minta juga SIKRIS dia? Dia ada bagi tahu berapa jumlah komitmen. Okey, ini soalan daripada Izzat. So, bismillahirrahmanirrahim. So, saya harap semua orang dengar soalan yang saya bacakan tadi dan mungkin you boleh nampak soalan itu dekat Zoom. Okey, untuk kira kelayakan, normally kita akan dapatkan payslip.
Okey, ni yang pertama sebab kita nak tengok gaji. Okey, kalau gaji terlalu rendah, ada kemungkinan reject juga walaupun komitmen dia tak ada. Okey. So komitmen ni biasanya saya akan minta secara lisan dulu. Biar dia bagi tahu pecahan-pecahan komitmen yang dia ada. Okey, tapi kalau katakan dia serius okey untuk memiliki rumah dan untuk kita bantu dia tanpa dia perlu pergi bank untuk semak kelayakan, okey, kita boleh minta dekat dia supaya adanya record secret. Mudah saja. Dia ada dua pilihan, sama dia nak walk in dekat bank ataupun macam waktu NCO itu saya cakap www.sitos.com.my dan belilah yang berharga RM26 akan dapat full secret report. Dan bila dah ada secret report ni sebenarnya yang baru betul-betul kita boleh tengok berapa komitmen sebenar dia. Kadang-kadang dia kata komitmen dia ada 500 saja. Sebab kemungkinan dia anggap apa yang dia bayar. Sebenarnya loan dia lebih tapi orang lain bayar. Contoh dia buat loan kereta, adik bayar. Ataupun personal loan, abang bayar. Okay? Dan dia hanya anggap yang dia bayar sahaja komitmen dia. Sebenarnya komitmen adalah apa sahaja loan yang diletakkan atas nama dia, tak kisahlah siapa bayar, tu tetap komitmen dia. That's why kita prefer secret. Sebab benda ni dah berlaku kat saya juga. Mula dia kata komitmen dia 1,000 tapi bila print dekat 2,000 lah. Dia kata siapa-siapa bayar lah. Tapi sebaiknya ada secret lah. Okay. And then saya harap saya menjawab soalan tu Izzat. Ada soalan dari Hafiz. Ada klien dia nak buat pinjaman LPPSA kot. Coach, ada beberapa klien tanya pasal banner rumah di atas tanah sendiri dan diorang tanya saya boleh ke nak guna LPSA? Okay, soalan kedua, jika dah guna LPSA untuk beli rumah dan nak kedua guna untuk renovation rumah, adakah LPSA dikira sudah habis? Okay, Coach tolong jawablah. Soalan yang pertama tadi, adakah boleh buat pinjaman perumahan untuk banner atas tanah sendiri? Jawapannya boleh. Macam sekarang yang Coach kongsikan tadi, salah satunya jenis pinjaman yang ada di LPSA adalah banner untuk tujuan banner rumah atas tanah sendiri. Boleh? Cuma ada beberapa dokumentasi yang perlu ada kelayakan untuk pinjaman. That's why penting status tanah. Kena berstatus bangunan. Dia tak boleh tanah itu berstatus orang kata pertanian untuk you nak mohon buat pinjaman banner rumah. So kena ada kelayakan dan kena submit plan pembangunan dan dapat kelulusan PBT. Baru boleh layak untuk banner rumah atas layak untuk buat pinjaman PSA itu. So itu kebiasaannya disediakan oleh kontraktor yang dilantik. Tapi beberapa kriteria yang kau sebut tadi wajib dipenuhi untuk melayakkan pinjaman tadi. So itu yang kadang-kadang orang ada tanah tapi tak layak. Rupanya tanah itu tak layak untuk dibina rumah. Itu pertanian. Okay? Itu so macam mana boleh mohon untuk pertukaran dan ambil masa sikit lah. Okay? Soalan yang kedua, jika dah guna LPSA untuk beli rumah dan kedua dia nak guna renovation rumah, boleh ke tak? Jawapannya pinjaman LPSA untuk setiap perkhidmatan awam ada 2 kali pinjaman yang dilayak. Pinjaman pertama dan pinjaman kedua. Dulu ada kelayakan untuk pinjaman kedua, dah selesai 80% pinjaman pertama layak untuk pinjaman kedua. Tapi sekarang yang terbaru wajib menyelesaikan pinjaman pertama untuk melayakkan pinjaman yang kedua. So bermaksud kalau ada pinjaman pertama untuk buat renovation atau tanah sendiri tadi, untuk pinjaman kedua wajib selesai pinjaman pertama. Biasanya pinjaman pertama tadi dibayar secara tunai dengan menjual rumah itu. Dan habis pinjaman itu baru boleh buat pinjaman yang kedua. Itu kelayakan yang terbaru untuk pinjaman kedua. Dan kalau dah pakai kedua-dua pinjaman, macam mana? Dah tak adalah. Kena buat pinjaman bank pula. Okey. Kalau allowance kena ambil purata selama 6 bulan, kalau OT macam mana? Kena ambil purata tak? Tu. Okey. So Izzat, kalau allowance kena ambil purata kan selama 6 bulan, betul? So allowance ada 2, satu allowance tetap dengan satu lagi allowance tak tetap. Okay, so that's why you kena identify dulu yang mana satu allowance tetap. Kalau untuk sektor swasta, biasanya allowance tetap ni ada ditulis di offer letter. Okay, contoh allowance eksekutif, bila dia di employ tu, dia dah terus bagi tu allowance eksekutif dapat 200, allowance dobi RM50, allowance telefon 200, yang benda ni fix setiap bulan. Dan amount ni dia boleh nampak dekat payslip dia memang fix, dia tak akan berubah. Okay. Kalau OT, yes, macam hari tu saya cakap, kalau OT selama 6 bulan,
Contoh bulan pertama 500, 300, 400, 500 macam tu, ataupun tiba-tiba ada overshoot sikit sebab maybe bulan raya ke mungkin puasa dia lebihkan OT sampai 1000. So kena ambil 6 bulan. Contoh value untuk 6 bulan tu adalah 8000. 8000 you kena bahagi dengan 6 dan you akan dapat satu purata untuk 6 bulan. Dan daripada purata itulah yang baru you akan daratkan dengan 0.7, which means that 70% sahaja daripada OT yang tak tetap tu dikira. Okay. Berbeza dengan benda yang tetap, kita terus ambil je 100%. Okay. Faham Kalau faham buat macam ni. Okay Ngam, cantik. Alright. Terbaik, terima kasih Eddie Hafiz. Okey, soalan yang boleh baca daripada Izzat juga. Kalau tanah itu tanah pertanian, boleh ke tukar ke status tanah untuk bina rumah? Jawapannya boleh sekiranya zoning. Tanah itu berada di kawasan kata industri ataupun pembangunan. Zoning pembangunan, dia tak boleh duduk dalam zoning pertanian. Kenapa kau sebut macam tu? Untuk bina rumah mesti kena ada sistem civil, mechanical dengan electrical. Mechanical ni apa dia? Air masuk, air buang. Maksudnya kena ada sistem air masuk dan air buang, termasuk kumbahan, air kumbahan dan sebagainya. So ada pula sistem apa dipanggil electrical pula. Kena ada power supply untuk masuk kat rumah tu. That's why kena pastikan tanah tanian tadi berada dalam zoning pembangunan ataupun bangunan, di mana dia layak untuk mohon untuk tukar daripada pertanian kepada bangunan. Tapi kalau zoning dia adalah zoning pertanian, jawapannya dia jauh daripada kemudahan elektrikal, dia jauh daripada kemudahan untuk sistem pemparitan, jawapannya tak boleh ditukar ke status bangunan. Sebab tu nak beli tanah kena tengok zoning tanah. Okey. Biasanya orang akan tengok zoning pembangunan, status pertanian. Okey, tanah ni wajib aku beli sebab ada peluang untuk buat pembangunan. Okey. So dalam proses pembelian tanah tadi kena tahu benda-benda macam ni. Okey. Nak tengok zoning tu kat mana, senang saja pergi rujuk ke pejabat tanah. Dia akan bagi tahu, okey, lot tanah PT saya macam ni duduk di zoning mana? Adakah di zoning untuk pembangunan atau pertanian? Kalau pertanian jawapannya memang tak boleh. Okey, kenapa nak FSA kena ada benda tu semua? Sebab dia bagi pinjaman. Bila dia bagi pinjaman, dia nak kena ada jaminan. Sebab tu you kena gadaikan unit rumah tu. Untuk digadaikan, rumah itu wajib ada value. Dia tak boleh buat rumah macam banner kat kampung. Ya, tak ada status apa kata pelan pembangunan tak ada, boleh naik macam tu je. Itu yang mana rumah tak ada value. Tapi rumah yang ada value ni wajib melalui proses yang aku sebut tadilah. Alright. Baik. Soalan daripada Muhammad Farid. Jika klien nak guna LPC untuk pakej bina rumah yang sebenarnya sediakan, boleh ke coach? Boleh. Dan dia layak. Okey. Bagi dulu dokumen tanah dia. Kita akan semak dia punya kelayakan. Kalau okey, dan kita akan proses. Tak ada masalah. Soalan coach, macam mana nak terangkan dekat klien yang lebih prefer nak buat rumah atas tanah sendiri? Dia orang prefer beli tanah guna LPC dan nak buat rumah sendiri. Betul Syakira, Amira? Okey. Memang ramai orang berminat nak buat macam tu sebab terutama di belah-belah pantai timur. Belah-belah Kelantan, Terengganu. Ramai yang setuju untuk tidak membeli rumah perumahan. Sebab dia rumah bina atas sendiri adalah design dia sendiri dan banglo satu-satu. So tingkap semua ada. Bilik pun ada tingkap. Okey. So bagus, tetapi berbalik-balik kepada kelayakan tadi dan nilai hartanah tadi. That's why cadangan dia, kalau dia muda, bagi coach, kalau orang muda, jangan pilih untuk bina rumah atas tanah sendiri. Sebab biasanya rumah-rumah macam ni value-nya amat rendah. Sebab dia tak ada infrastruktur yang baik untuk menjadikan rumah itu ada nilai yang tinggi. So kalau untuk yang muda-muda, cadangnya beli perumahan dan sewakan. Pastikan rumah tadi menjadi tabungan yang cukup untuk bina rumah atas tanah sendiri. So rumah atas tanah sendiri tadi jadi free. Sebab apa? Beli rumah 200,000 di Bandar Baru Setiawan Perdana, bandar baru yang dalam keadaan membangun, kita jangka dia boleh menjadi seperti Bandar Baru Bangi, menjadi seperti Shah Alam, Bandar Puncak Alam dan sebagainya. Bandar-bandar di Terengganu, Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan sebagainya yang ada nilai selepas 10 atau 15 tahun. Katalah dia beli 200,000, selepas 15 tahun, dia beli umur dia 30, selepas 15 tahun, umur dia baru 45 tahun, rumah 200,000 tu menjadi nilai mungkin 3 atau 4 kali ganda. Di mana dia ada apa? Capital appreciation yang baik untuk di cash out kan. Pinjaman mungkin 300 lebih,
dia boleh jual dengan harga RM600,000. So dia ada RM200,000 positif nilai keuntungan yang diperolehi selepas 15 tahun membeli rumah di dalam Badan Baru Perdana tadi, contoh. So RM200,000 tadi bawa untuk bina rumah secara percuma untuk rumah impian tadi. Itu lebih baik konsepnya. Sebab rumah yang you bina atas tanah sendiri tadi, semestinya you nak terus duduk dan tinggal. Dan kebiasaannya tempat you duduk dan tinggal tadi adalah bukan tempat you bekerja. Bekerja di bandar, tetapi nak duduk dan tinggal, nak bersara di kampung. So tengok keadaan, adakah dia sesuai untuk kita cadangkan dia terus duduk atas rumah bina atas tanah sendiri, dan adakah keperluan-keperluan untuk bina rumah atas tanah sendiri dia ada. Antara keperluannya adalah kelayakan, dan semestinya dia ada tanah, yang mana tanah tadi ada kelayakan untuk dibuat pinjaman dan dibina rumah. Okey. Sebab akhirnya sekali tetap tak ada duit tunai untuk bina rumah atas tanah sendiri. Dia tetap nak buat pinjaman. Bila sebut pinjaman, berbalik pada kelayakan. Okey, jelas? Okey, mungkin Eddie Hafiz nak campur sikit, nak tambah-tambah sikit. Mungkin ada pengalaman yang pembeli nak beli rumah atas tanah sendiri ni macam mana? Okay. Assalamualaikum Syakila. Memang betul lah, memang ada orang nak beli tanah lah, prefer beli tanah guna PPC and then buat rumah. Okay. Soalannya, adakah orang nak pakai pinjaman pertama, beli tanah yang harga adakah baru 40,000, 50,000 satu lot. Okay. Dan lepas tu pinjaman tu kalau dikonsiderkan sebagai pinjaman pertama, dan berapa lama baru dia boleh buat loan untuk pinjaman kedua. Okay. Dan adakah tanah tu first kali dah beli dan berapa lama tempoh untuk dia membina rumah tu? Adakah tanah ni akan terbiar macam tu? Seperti yang kita tahu, tanah kosong tak akan jadi apa-apa. There's no value kecuali macam tanam musangking ke, itu tak jadi masalah. So because ada hasil. Okay. Tapi just kalau tanah lot kosong, beli dan biar, ambil masa yang lama mungkin untuk dia kumpul atau buat personal loan lain ke macam tu, bagi saya is waste of dia punya kelebihan lah sebagai penjawat awam. Okay. So lagi satu, macam aku cakap tadi, rumah yang dibina atas tanah sendiri ni adalah sebenarnya rumah yang kita panggil perfect house untuk diri kita. Because rumah yang kita bina semestinya perfect untuk diri kita, tapi belum tentu perfect untuk orang lain. Okay. Dan adakah binaan dia mengikut spesifikasi yang membolehkan harga hartanah ni meningkat dengan pantas. Okay. Yang ni kena tengok juga, kalau masih muda, sama juga macam aku cakap, di-advisekan better beli taman perumahan yang dah lengkap dengan facilities di lokasi yang strategik yang membolehkan menjadikan tabung hartanah. Okay. Kalau jumpa klien macam ni, tolong advise, tolong lukiskan. Sebenarnya orang kalau kita cakap dia tak faham, lukis kat atas kertas, okay, ini tanah ada rumah. Maksudnya beli taman perumahan. So adakah orang tu nak sewa tanah kosong ataupun nak sewa tanah dengan yang ada rumah sekali, which means taman perumahan. Okay. Terutama kalau dia kerja dekat KL tapi hometown dekat Terengganu. Okay. So loan tetap kena bayar, kalau dah beli tanah loan tetap kena bayar, tapi sewaan tak boleh. Okay. Berbanding kalau beli rumah dengan tanah-tanah sekali, sewa boleh jalan. Okay. So itu saja. Next ada soalan, salam coach, nak tanya untuk package bina rumah tanah sendiri, SV Partners tu buyer boleh design sendiri ke? Tapi mengikut requirement kita, contoh square feet dan bilangan bilik air. Ini coach nak jawab ke saya jawab? Okey, boleh aku jawabkan. Okey, jawapannya adalah sebenarnya boleh. Boleh sebab kalau dia ada bajet, kita boleh cadangkan macam mana design yang dia nak, dia boleh bagi pendapat pada kita dan kita boleh cadangkan kepada kita punya pelukis plan untuk buat. Dan kita akan kira berdasarkan apa kehendak dia dengan bajet yang dia ada. Tetapi macam yang aku cakap sebelum ni, yang ini kalau boleh kita nak, kalau terlalu panjang proses, kita nak tahu kehendak dia, lepas tu kita nak kena lukis untuk dia, lepas tu kita kena bagi bajet pada dia, lepas tu what happen is dia akan ada masalah yang mana you dah buat kerja tapi tak dapat apa-apa. That's why cadangan kita ikut package yang kita ada untuk buat masa sekarang. Buat masa sekarang ikut sahaja package yang kita ada supaya mudah, tak perlu kita nak ada proses yang mana dia akan buat keputusan yang panjang. Oh tak apalah, nanti saya fikir dulu, padahal kita dah design yang satu untuk dia.
kita nak minta duit kat dia pun, yang mana you tahu, kalau minta duit ni benda yang tidak mudah untuk orang kita nak commit. So jawapannya, better cakap tak boleh, follow je kita punya design yang ada. Kalau dia nak ambil, kalau dia tak nak, tak apa, dia pergi carilah mana-mana yang bersesuaian. Okay, sebab kat kita kat sini kita ada jaminan di mana kita sebagai orang yang memberi jaminan untuk projek perumahan dia. Sekiranya ada masalah kontraktor lari dan sebagainya, kita akan bertanggungjawab untuk menguruskan projek dia dan sambung balik proses bina rumah tadi. Sebab tu untuk permulaan ini, insya-Allah coach akan cuba untuk bangunkan 10 unit rumah yang mungkin you boleh jual terus siap di Dungun. So insya-Allah kita akan buat mungkin dalam tempoh sebelum hujung tahun ni kita akan start projek tu. Okay, package rumah yang murah, mampu milik tanah dan rumah. So itu insya-Allah kita akan cuba buat dalam tempoh 2-3 bulan ni. Kalau berjaya, bolehlah membantu anda semua untuk menjual dengan cepat dan komisen yang pantas. Sebab rumah bina atas tanah sendiri ni dibina dalam tempoh kurang 3 bulan dan komisen dapat penuh pada bulan pertama. Okay, jadi kita dalam proses untuk nak pergi ke situ, tapi insya-Allah perlahan-lahan kita akan dapat produk yang baik insya-Allah. Okay, baik. Soalan seterusnya, Eddie Hafiz. Salam coach, nak tanya untuk okey mengikut tak ada dah. Habis dah. Alhamdulillah, lega. Panjang hari ni sesi, pukul 10-11 minit dah. Okey, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Pagi. Alhamdulillah, terbaik Izzat Farid. Nampak bersemangat tadi. Terima kasih. Dan terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama kami pada sesi kali ini. Kami hanya berkongsi yang mana kekurangan daripada pihak kami tadi boleh catat dan boleh tanya dan kita boleh cuba untuk ungkaikan sekiranya ada permasalahan. So insyaAllah, pesanan coach bermula dulu dengan berkongsi sesuatu yang you tahu, walaupun hari ini you tahu tentang FSA ke, kiraan kelayakan ke, mula melakukan perkara yang paling mudah untuk menjemput rezeki, iaitu berkongsi sesuatu, memberi sesuatu pada mereka. Dan insyaAllah, atas niat you berkongsi sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai untuk membantu pemilikan hartanah Bumi Putra tadi, pasti ada rezeki yang datang kepada anda yang berminat nak membeli dan sebagainya. Yang mana dah berusaha tetapi masih lagi start dengan jualan, tak ada masalah. You kena mulakan buat benda ini konsisten. InsyaAllah Allah adil untuk kita. Ini bukan cerita pasal benda-benda yang pelik, tapi betul, orang yang buat konsisten pasti akan ada sesuatu yang dia akan dapat. Sebab rezeki ni adil untuk kita sebab Allah yang bagi. Sebab Allah Maha Adil. So jangan putus asa, buat je walaupun sikit, kongsi je apa saja dekat Facebook, dekat status WhatsApp, dekat grup WhatsApp, ataupun paling mudah jiran tetangga di sebelah. Kongsi je apa yang you rasa sesuai untuk mereka ada minat untuk mengetahui pasal hartanah. Dan ada soalan-soalan yang mana you tak boleh jawab, bagus, ambil, catat dan terus call leader untuk dapatkan jawapan, dan mungkin you boleh bantu kongsikan jawapan itu kepada mereka dan boleh membantu mereka untuk ada minat membeli rumah, insya-Allah. Okey? Kena ingat, rezeki kita besar. Semua orang nak beli rumah, tapi tolong fokus kepada apa yang you ada, cari siapa yang betul-betul bersesuaian dengan apa yang you ada. Okey? Tawarkan yang itu dulu. Alright. Eddie Hafiz, ada apa-apa lagi? Nak disampaikan? Sekejap Ada soalan dekat FB katanya. Okay. Apa tu? Saya semak sekejap. Soalan dekat FB, Eddie nak tanya, customer saya situ report dia ada masalah payment PTPTN. Conduct account 2, nombor 2, layak tak? Okay, so Azlina, okay, kalau boleh dengar di sesi live FB, untuk masalah PTPTN, okay. PTPTN ni bagi saya, dia sebenarnya taraf dia yang paling rendah lah. Taraf paling rendah sekali yang senang deal. Okay. Kalau ada klien yang ada masalah PTPTN, okay, bila you dah prinsip tu senang saja minta dia bayar yang tunggakan dan akan dapat satu surat bahawa dia dah bayar tunggakan dan akan bayar ikut jadual yang ditetapkan oleh PTPTN. Attachkan dengan surat tu, normally banker boleh terima. Maksudnya asalkan tunggakan dah bayar. Jangan dia tak bayar tunggakan. Okay? Okay. So ada soalan lagi, Hafiz? Tak ada. Saya nampak tu je soalan yang ada.
Okey, kalau tak ada, kita serahkan kepada Eddie Akila. Cuma akhir kata, semangat cekal jiwa berani, sekali genggam menjadi bara, perubahan sikap harus diuji kelak sampai ke puncak jaya. Perubahan sikap harus diuji. Orang tua jangan bertongkat, rimba jauh nampak dekat. Jika kita ada kesepakatan, pemilikan hartanah bumi putra boleh kita tingkatkan.